Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan salam Dadah Terkawal 2025. Anda bersama saya Nabila Rashid dan ini berita AADK minggu ini. Tiada kompromi dengan sebarang salah laku integriti. AADK, BKN Brunei sepakat dalam usaha rawat pulih penagih. KP adakan lawatan kerja ke Sibu dan Sarike. Memulakan langkah pertama memerlukan 1000 kekuatan. Langkah seterusnya memerlukan nekat dan juga keyakinan. Namun kita harus sokong dan bantu mereka kerana kepulihan itu pasti. Pengurusan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK tidak akan berkompromi atas sebarang salah laku melibatkan integriti dan tata kelola. Tegas Ketua Pengarah AADK Tuan Stekno Ahmad Belon, AADK akan sentiasa memberikan kerjasama kepada agensi penguatkuasa agar semua pesalah sekiranya didapati benar diambil tindakan sewajarnya sewaktu merasmikan sambutan Hari Integriti peringkat AADK di Ibu Pejabat AADK pada Selasa lalu. Saya ingin tegaskan di sini bahawa pihak pengurusan AADK tidak akan berkompromi atas sebarang salah laku yang salah laku pegawai. Inilah pendirian kita sejak dahulu hingga kini. AADK akan sentiasa memberikan kerjasama kepada semua agensi penguatkuasa agar semua pesalah ini sekiranya didapati benar diambil tindakan sewajarnya. Kita tidak mahu kerana nilai setitik rosak susu sebelanga. Mengulas lanjut, Tuan Stekno berkata, sambutan hari berkenaan adalah manifestasi usaha dan menzahirkan komitmen kerajaan dalam membudayakan integriti dan tata kelola di semua sektor awam termasuk korporat. Menurut beliau, pemilihan tema Integriti Citra Malaysia Madani ini adalah sejajar dengan gagasan Malaysia Madani yang memperihalkan kerangka ikhtiar bagi mengembalikan martabat negara melalui teras pembangunan nilai etika dan akhlak masyarakat. Dalam pembentangan kajian separuh penggal KSP Rancangan Malaysia ke-12 RMK 12 yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri Malaysia telah menyatakan komitmen bahawa kerajaan akan memperkenalkan pelan integriti baharu dan akta tata kelola sektor awam. Ini menunjukkan kerajaan komited dalam memastikan integriti menjadi budaya masyarakat Malaysia. Tambahnya, gerakan pengukuhan dan pemantapan integriti dan tata kelola dalam organisasi perlulah dilaksanakan secara berterusan. Penglibatan dan kerjasama daripada semua pihak amatlah penting bagi memastikan ekosistem integriti terus berkembang. Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Tuan Stekno Ahmad Belon pada Selasa menerima kunjungan muhibah daripada Biro Kawalan Narkotik Brunei BKN. Delegasi BKN Brunei diketuai oleh pengarahnya Datuk Paduka Muhammad Zaladi Ismail bersama 4 pegawai dan pertemuan santai itu diadakan di sekitar Putrajaya. Dalam pertemuan itu, perbincangan santai mengenai usaha melipat gandakan kerjasama antara dua pihak diadakan khususnya dalam aspek pencegahan, rawatan dan pemulihan serta penguatkuasaan yang lebih efisien. Selain itu, kunjungan muhibah ini dapat memperkukuhkan lagi hubungan kerjasama yang telah lama terjalin antara AADK dan BKN dalam semua aspek. Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Tuan Stekno Ahmad Belon melakukan sesi lawatan kerja ke pejabat AADK Daerah Sibu dan pejabat AADK Daerah Sarike, Sarawak pada Isnin. Dalam sesi lawatan kerja itu, Ketua AADK Daerah Sibu, Azimah Marsyid dan Ketua AADK Daerah Sarike, Dalinani George menyampaikan taklimat berkaitan pengoperasian dan gerak kerja dalam memastikan kepulihan penagih dadah sepanjang hayat dapat dilaksanakan dengan baik. Tuan Stekno turut menyampaikan amanat dan nasihat kepada kaki tangan agar dapat melaksanakan tanggungjawab dengan amanah dan integriti sekaligus meminta agar semua pegawai untuk memberi fokus kepada gerak kerja mengikut prosedur yang ditetapkan. Pada masa sama, Tuan Stekno turut mengingatkan supaya AADK daerah perlu memahami konsep yang diketengahkan menerusi 3 model utama iaitu model air cegah AADK, model air pulih AADK dan model air prihatin AADK. Selain itu, Tuan Stekno sempat beramah mesra dan melawat fasiliti AADK daerah Sibu dan AADK daerah Sarike.
Dalam perkembangan lain, Tuan Stekno turut melancarkan produk sokongan untuk kepilihan anda suka, iaitu perkhidmatan kemahiran pendawaian elektrik hasil kreatif klien dengan kerjasama kaki tangan AADK Sibu dan melihat perusahaan klien yang telah pulih sepenuhnya dalam kegiatan menjahit kasut serta perusahaan gerai burger. Turut hadir dalam sesi tersebut ialah pengarah AADK Negeri Sarawak, Abdul Hamidi Ibrahim. Sebelum ke berita seterusnya, kita berhenti rehat seketika. AADK menilai semula pencapaian dalam Retreat Pelan Strategik 2023. AADK Batu Pahat turun padang dekati masyarakat. Paparannya menyusul selepas ini. Tiada jalan mudah untuk berjaya dan tiada jalan mudah untuk bahagia. Jadi buang tabiat tidak baik untuk berjaya dan bahagia. Buang perangai kita yang ingin mengambil hati orang. Buang gaya hidup buruk yang tak sihat. Seramai 61 pegawai agensi anti dadah kebangsaan AADK dari seluruh negara menyertai Retreat Plan Strategik AADK bagi tahun 2023, peringkat kumpulan kerja di Pusat Latihan AADK Sungai Petani, Kedah pada Khamis lalu. Retreat itu diadakan selama 3 hari bermula Rabu adalah bagi menilai pelaksanaan dan pencapaian KPI setiap teras bagi tahun 2023 sekaligus menjadi dokumen rujukan utama semua warga kerja AADK dalam melaksanakan peranan sebagai agensi peneraju menangani masalah penagihan dadah dan substen. Menurut pengarah bahagian dasar perancangan dan penyelidikan AADK, Othman Muhammad Nazari, usaha itu akan dijadikan satu elemen penting dalam pengurusan sebuah organisasi dalam memperlihatkan hala tuju organisasi. Menurutnya lagi, objektif penganjuran retreat berkenaan adalah bagi menilai pencapaian petunjuk prestasi utama KPI dalam 5 teras utama meliputi teras pencegahan, teras rawatan, perubatan dan pemulihan, teras penguasaan dan keselamatan serta teras kerjasama antarabangsa dan pemantapan organisasi. Tambah beliau lagi, retreat ini juga dilaksanakan bagi memastikan isu-isu berbangkit yang timbul dalam pelaksanaan Plan Strategik AADK tahun 2023 dapat ditangani dengan lebih efisien. Dalam pada itu, Othman menambah penganjuran retreat itu juga diharapkan dapat menguatkan semangat kerjasama dalam kalangan peserta agar budaya kerja secara silo dapat dielakkan dalam merangka hala tuju Way Forward pelaksanaan Plan Strategik AADK tahun 2024. Turut hadir Ketua Penolong Pengarah Dasar bahagian teras iaitu Bushra Ahmad, KPP Dasar Rawatan, Perubatan dan Pemulihan, Dr. Nur Azri Ahmad, KPP Dasar Penguatkuasaan dan Keselamatan, Zulkifli Muhammad Dom, KPP Dasar Pencegahan dan Anwar Ismail, KPP Perancangan sebagai kumpulan pemerhati. Dalam usaha memberi kefahaman tentang bahaya dadah dalam kalangan masyarakat, Agensi Anti Dadah Kebangsaan Daerah Batu Pahat giat menjalankan aktiviti turun padang, melaksanakan aktiviti pencegahan dadah. Agensi Anti Dadah Kebangsaan Daerah Batu Pahat AADK telah menganjurkan program Gerak Mesra Pemimpin bersama komuniti bertempat di Dewan Serbaguna Taman Industri Sri Sulong. Program yang diadakan pada Ahad lalu itu dijalankan bagi mendekati masyarakat dan memberi kesedaran kepada komuniti di kawasan focal area tentang bahaya dadah serta langkah-langkah pencegahannya. Program yang dihadiri 60 orang peserta bertujuan untuk mengeratkan hubungan kerjasama antara AADK, komuniti, pemimpin masyarakat, jawatan dan badan-badan bukan kerajaan. Antara aktiviti yang dijalankan adalah pertandingan persahabatan badminton, edaran risalah anti dadah dan taklimat berkenaan bahaya dadah. Turut hadir bersama Tuan Haji Muhammad Yusof bin Abu Bakar, Penghulu Mukim Simpang Kiri. Untuk peringatan kita bersama, usaha menerangi najis dadah bukannya sekadar tanggungjawab pihak berkuasa semata-mata, namun menjadi tanggungjawab segenap lapisan masyarakat. Sekiranya anda ingin melaporkan kejadian penagihan yang terdapat di kawasan sekitar anda boleh melaporkan kepada talian hotline yang tersedia. Usah sembunyi, kami sedia membantu untuk merawat pulih. Terus ikuti AADK TV dengan subscribe dan like di saluran YouTube AADK TV. Salam hormat, Assalamualaikum dan jumpa lagi. Modul Biopsychosocial Spiritual melalui model iPulih AADK digunakan bagi merawat pulih klien yang terjebak dengan penagihan dadah turut merangkumi komponen latihan kemahiran dan vocational. Komponen berkenaan dilaksanakan untuk kestabilan dan menyokong perubahan individu daripada aspek kognitif, psikologi dan emosi klien serta menjadi teras pemulihan kepada klien untuk kekal pulih. Pada tahun 2021, pelaksanaan latihan kemahiran dan vocational diperluaskan ke 30 pusat pemulihan penagihan narkotik (PUSPEN) dengan 105 aktiviti vocational dilaksanakan menerusi 4 bidang utama
aktiviti vokasional iaitu pertanian, penternakan, pembuatan dan perkhidmatan. Menerusi modul itu, maka lahirlah idea baru iaitu produk sokongan untuk kepulihan anda atau disebut sebagai SUKA yang menjadi satu inisiatif untuk menyokong kepada kepulihpasaran pekerjaan sekaligus mengurangkan risiko penagihan semula dalam kalangan klien. Penjenamaan produk SUKA ini bertujuan bagi membina satu identiti dan jenama untuk meningkatkan sokongan serta keyakinan terhadap kemampuan klien untuk kekal pulih. Selain itu, ia juga adalah suatu persediaan dari segi kemahiran dan pengalaman kepada klien sebelum menempatkan diri dalam industri besar di luar selepas tamat program rawatan dan pemulihan dalam institusi.